So, berkenaan dengan komen yang kat atas ni, saya dah pernah reveal lah sebenarnya dalam race recap untuk Terengganu Marathon 2026. Saya masa tu buat HM, tapi sebenarnya masa tu saya tak berapa commit lagi dengan training tu. Nama training dia adalah Norwegian Singles Method ataupun Norwegian Singles Approach. Ini basically adaptation daripada double threshold punya method yang dipopularkan oleh Sir Pop James Copeland. Dia ada buku dia, korang boleh cari dekat Amazon, memang boleh dapat. Oh, by the way, video ni akan jadi panjang, so kalau korang nak save dulu siap-siap, korang save dulu siap-siap. So saya akan terangkan tak secara terperinci sebab saya bukanlah running coach, saya cuma nak cerita experience saya buat training plan ni. So basically dia ada beberapa website yang boleh korang letak korang punya training, nak buat training seminggu tu macam mana. Sebab jujur cakap, training ni bosan. Dia boleh ikut distance, dia boleh ikut time. So tak kisah kalau korang ada rasa macam ada 6 jam je untuk spend untuk seminggu tu, korang boleh ikut masa. Kalau korang rasa korang boleh spend sampai maksimum 130 kilo seminggu, korang boleh ikut jarak juga. So sekarang ni untuk training plan saya menuju ke IJM dan seterusnya ke KLSAM, saya memang adopt training approach ni. Saya memang percaya pada mileage. Saya sebelum ni buat training memang by mileage, cuma saya kurang dari segi speed punya side lah. Jadi apa yang saya buat speed work dulu. Buat speed work pula dah. Buat time trial, 5k time trial ke apa-apa time trial yang boleh buat korang tekan, and then afterwards baru letaklah korang punya record kat situ, dan dia akan bagi berapa pace yang korang kena lari untuk easy. Dan easy dia memang lagi easy daripada easy. Tu dia punya training. Dia punya style memang easy is very easy. Tengok, kalau korang tengok saya punya easy, macam mana saya lari 15, 16 kilo, 14 kilo, lebih 10 kilo, semua heart rate average 125 tu pun kira tinggi lah. Even long run saya pun average heart rate 125, adalah certain time 132, but it's still very very low, like roughly around zone 1 saya sahaja. Untuk long run 32 kilo, 28 kilo, 25 kilo pada kadar macam tu lah. So saya dah commit dengan benda ni, cuma dia punya method adalah dia panggil sub threshold. Sub threshold ni maksudnya apa? Dia bawah sikit daripada threshold yang biasa ada limitation threshold tu kan. So korang boleh kira sendiri dekat VDOT pun ada korang punya threshold punya pace, dekat jam pun ada threshold pace. Biasanya di bawah daripada threshold punya pace. So macam ikut teknik ni, dia ada 15k race pace, half marathon race pace dan juga 30k race pace. Kalau buat 1k repeat, dia akan pakai 15k. Kalau 2k repeat, dia pakai half marathon race pace. Kalau 3k repeat, dia pakai 30k. Dia akan pakai 30k race pace. Betul lah. Jadi dia punya rest, kalau saya ikut website threshold.works, dia akan kira lah kat situ. So biasanya dia akan bagi buat workout ni semua 1 minit rest. Tapi sebenarnya kalau 2k boleh 90 ke 2 minit, kalau 3k boleh 2 minit ke 3 minit lah untuk rest. Tapi saya membuat 1 minit saja, dan hasilnya saya boleh cakap sepanjang saya buat speed work ni, like it's still considered as speed work, but not at the expense of korang bengkok sampai terkulai layu lembek terus lepas habis speed work tu, tak. So saya habis buat speed work semalam. Dia sekejap, menu apa semalam? Menu saya 1k repeat kali 10 set, 1 minute rest after each set. So speed work saya range pace yang kena buat 422 ke 432. Even after 10 set, saya rasa saya boleh tambah lagi 1 atau 2 set lepas tu. Should be no problem. That's the magic of sub threshold lah.
Itu dalam 1 minit rest tu. Kalau saya rest lagi lama, saya rasa saya boleh buat sampai 15 reps. I don't know lah, tengok lah. Kadang-kadang kan badan ada tu, kita punya kederat ni kadang-kadang tu naik dan sebagainya kan. So kita pun tak tahulah hari tu kita ngam tak ngam kan, sebab kadang-kadang ada rasa off dan sebagainya kan. So for me, this method is very easy tapi sangat boring. Dia punya plan macam tu lah korang kena buat. Like for, katakanlah korang ada half marathon lagi 3 bulan, 3 bulan lah korang buat benda tu. Tapi benda ni dia tak suggest untuk buat lama sangat. Dia kalau makin jauh distance tu, makin baru lama sikit korang boleh spend masa untuk training tu. Kalau setakat korang nak buat 5k punya time trial, 1 month should be okay. Kalau 10k, maybe 6 week to 2 months to 8 minggu lah, 6 to 8 weeks. Kalau half marathon, 8 weeks, 8 to 12 weeks boleh. Full marathon that one will be better to have like even longer period lah. Tapi dalam masa yang sama, tengah-tengah tu kalau boleh nak kena ada apa-apa race ataupun apa-apa time trial supaya korang boleh tengok ada tak improvement korang buat benda ni. Tapi saya bercakap benda ni bosan. Dia tak ada korang nak buat fartlek ke, korang nak buat tempo ke, korang nak buat interval 400 meter, boleh buat benda tu. Tapi dia tidak training pada kadar sub threshold method lah. Benda ni simple, korang ikut guideline should be boleh. Tapi yang penting sebenarnya benda ni dia base kena solid. Kalau base korang tak solid, korang buat benda ni pun memang senang untuk injure. Jujur cakap, memang base kena solid. Kalau korang tak ada, korang rasa korang tak boleh nak adapt sebab training ni bosan, style ni bosan, then I think you're not suitable for this kind of training. So my training 110k week memang 3 easy, 3 speed lah speed and then 1 long run. Long run pada kadar easy sahaja. Tapi speed saya, ada orang cakap apa, 80-20% 80% easy, 20% hard kan. Kalau korang tengok saya punya chart dekat saya punya data ni, saya sebenarnya tak sampai tahap hard pun. Threshold saya banyak main recovery aerobic sahaja. Threshold saya 3% je, 3 ke 5% sahaja. Tapi as in hard session tu, saya bercakap kalau amount of sub threshold tu, I think it's around 20 to 25% lah. Itu maksimum. Other than that, it's not really that hard pun sebenarnya sub threshold method ni. Tapi dia hard dia adalah dari segi korang boleh commit atau tak boleh commit. Tapi kalau korang nak buat 50 kilo dulu seminggu, boleh. Tapi minimum 50 lah, minimum 50. Kalau korang setakat nak lari 20-30 kilo, for me kau training je lah biasa-biasa. Sebab sehari lari 5 kilo pun, kalau rest, kalau ada korang buat rest 2 hari pun, seminggu dah 25 kilo. Tu tak campur long run lagi. Tu kiraan bodoh lah, senang cerita kan. Kiraan biasa-biasa, kiraan simple pun saya boleh cakap benda ni tak applicable. Benda ni untuk orang yang memang base solid. Untuk lari 20-30 kilo seminggu, for me lari untuk sihat boleh. Lari untuk perform, it's hard lah. It's very hard. I'm not sure why people like suggesting like lower mileage and whatsoever. I don't like, you benefit from it, good for you, but I don't agree lah. Kita ni adalah negara yang agak, ni sedikit kritikan lah terhadap saya sendiri juga. Negara kita ni adalah, boleh cakap kita terlalu car centric. Pergi mana-mana pun kalau boleh nak parking kereta, kalau boleh nak depan pintu kedai. Pergi mana-mana pun kalau boleh nak pergi jalan, nak pergi kedai, kalau boleh parking depan kedai. Kalau depan kedai ada orang parking, nak double park. Padahal parking jauh ada je, tapi tak nak jalan jauh, nak parking dekat kedai. Kalau dalam kedai boleh parking, dalam kedai nak parking. Ni kebanyakan orang lah. So kita nak cuba mengubah benda-benda tu dan mengubah menjadi lebih rajin, dan untuk cover up, kita nak compensate balik kita punya kemalasan benda-benda ni. Tak ceritalah pasal facility kerajaan tak bagi TikTok ke apa ke, itu saya tak nak campur. Saya bercakap kita punya habit ni
a bit tak berapa sihat lah. So macam mana kita nak compensate, macam mana kita nak cover up balik adalah dengan lari lagi banyak. Itu je. That's my mindset lah. Itu saya punya mindset. Dan kita pun ada kerja lah. Saya faham lah kita pun ada kerja, ada benda lain nak buat dan sebagainya kan. So it's really depends on how you manage lah. So kalau korang nak try, boleh try, tapi pastikan base korang solid dulu. Tapi kalau korang tak rasa nak try, korang rasa benda ni bosan, tekan ChatGPT boleh dapat training plan, tekan Coros punya training plan ada, Garmin punya training plan ada dan sebagainya. Ikut suka. Saya cuma menjawab soalan macam mana saya boleh achieve benda ni, macam mana saya boleh dapat benda ni. Sebab saya memang, saya nak buat something tu, saya nak commit. Saya commit lari jauh, lari lama dan sebagainya kan. Sebab kita tak ada talent. So apa talent saya ada? Usaha keras. Usaha keras je lah. Itu je lah. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh reply, boleh komen dekat video ni. So jumpa lagi guys. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.